Salam sejahtera, Mindabar. My name is Jennifer Wong, 22 years old, representing Republic of Malaysia. Republic of Malaysia. Republic of... Mungkin itulah impian sebagian orang Malaysia, yakni menjadikan Malaysia sebagai negara republik, seperti halnya Indonesia, dan memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, pada dasarnya rakyat Malaysia hingga kini tidak memiliki kedaulatan sepenuhnya, walau ada demokrasi. Oke, History Reaction. Kali ini saya akan mereaksi ya. Masyarakat Malaysia sudah mulai berbondong-bondong, berkiblat dan menginginkan apapun seperti Indonesia ya, mencontoh hal apapun itu dari negara kita ya, sudah keracunan Indonesia lah intinya. Jadi mereka itu menginginkan ya kayak demokrasi di Indonesia, terus kebebasan di Indonesia dalam tanda kutip ya, kebebasan yang pokoknya sekarang hal di Indonesia itu dipandangnya itu lebih baik dari Malaysia ya. Jadi rakyat Malaysia ingin punya presiden seperti itu. Seperti apa teman-teman, videonya langsung kita reaction aja ya, jangan lupa subscribe juga. Oke, langsung itu kita reaction. Salam sejahtera, Mindabar. My name is Jennifer Wong, 22 years old, representing Republic of Malaysia. Republic of Malaysia. Republic of... Mungkin itulah impian sebagian orang Malaysia, yakni menjadikan Malaysia sebagai negara republik, seperti halnya Indonesia, dan memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, pada dasarnya rakyat Malaysia hingga kini tidak memiliki kedaulatan sepenuhnya, walau ada demokrasi di Malaysia. Kedaulatan sebenarnya di tangan raja-raja Melayu Malaysia, dan rakyat Malaysia hanya hamba dari raja-raja itu. Dominannya posisi raja terlihat amat jelas dari kedudukan pemimpin di Malaysia. Yang jadi orang nomor satu di Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung. Adapun Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen hanya menduduki posisi ke-6. Bandingkan dengan Indonesia, presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat menduduki posisi sebagai RI 1 dan RI 2. Jadi kedaulatan rakyat amat dijunjung tinggi di negara republik. Jangan heran bila media Malaysia amat asyik membahas pemilihan umum di Indonesia, sebab pemilu memang menentukan antara lain pemimpin nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Dan memang benar, kekuatan figur amat menentukan dalam pemilihan presiden, dan bukan partai politik, seperti pendapat pakar Malaysia berikut ini. Kekuatan figura dan kekuatan parti bukan elemen yang saling berkait rapat dalam memahami konteks politik Indonesia. Pengarah Eksekutif Ilham Center Isomuddin Bakar berkata, salah faham yang berlaku telah membawa kepada situasi pergeseran di mana presiden dipilih bukan daripada parti yang disokong. Ini yang perlu dibaca. Dan ramai pengamat politik yang kami temui mengatakan bahawa jangan dipandang enteng keputusan Jokowi untuk bertindak bersalahan ataupun kontra dengan PDP, parti yang mengusungnya. Bukan satu keputusan yang mudah untuk mengangkat anaknya, memberikan kebenaran kepada anaknya menjadi wakil calon presiden. Jadi semua keputusan ini jika diamat adalah satu keputusan yang sukar kerana dia berlawan dengan parti yang besar. Tetapi oleh kerana strategi yang tepat dengan mengemukakan bagi saya mesej yang mungkin naratif yang tepat kepada segmen yang boleh menanggapi semua itu, berlakulah elemen bergeser tadi, iaitu loyalitas kepada partai itu apabila datang kepada calon presiden, mereka tidak memilih calon presiden yang datang daripada parti mereka, mereka bergeser, iaitu mereka mengundi kepada calon parti yang lain. Jadi ini sebenarnya merugikan kepada parti PDP dengan salah baca. Senada dengan Isomuddin ialah pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim, yang melihat ada lapisan lain yang perlu dilalui dalam menarik undi rakyat. Jadi tak semestinya parti politik itu mendominasi suara rakyat dan ada direct relation
dengan rakyat. Jadi ada satu lagi lapisan yang involve sebagai institusi sosial di dalam masyarakat Indonesia. Jadi pengaruh organisasi masyarakat ini juga penting dalam mengangkat figura rentas parti politik. Ini yang kita harus fahami juga. Nah, selanjutnya kita simak lagi impian orang Malaysia berikut, walaupun mungkin sekedar salah sebut. Salam sejahtera, Ming Delapan. My name is Jennifer Wong, 22 years old, representing Republic of Malaysia. Republic of Malaysia. Malaysia truly Asia. Thank you. Begitulah guys, jelas saja model tadi salah menyebut, tapi bukan tidak mungkin hal ini menunjukkan keinginan bawah sadar wanita itu. Dan ternyata dia juga tidak sendirian. Sebelumnya sudah ada pemuda yang telah memimpikan Republik Malaysia, seperti dalam video berikut ini. Anda punya cita-cita sekarang ni 2013 kan? 2030. Map anda Sultan tak ada. Sultan dah habis. Malaysia ni dah jadi negara republik. Sistem presiden dah. Bila 2030? Anda punya map ni? Jadi map tak map. Jadi 2013 ini ada 2014, betul tak? 2015, 2000 bla bla bla. Okey, kita dah buat map, kita dah buat perancangan tau. Sebenarnya game mana ni awal lagi 2011. Game mana? Dah ada 2012 dan 2013. Apa anda punya game? Game mana? Tahun yang pertama, anda nampak game orang kata Sultan Syaitan. Mula bawa setan. Bila tahu tu? Dan terbukti berjaya. Kan? Orang sekarang tak panggil Sultan. Kalau Sultan tu, setan. Kalau tak ada kan? Anda berarti setan. Kan? Game yang kedua, 12-13, macam mana nak letak bagi gegar game? Mesti ada orang kena tangkap kerana faktor Sultan. Maka lahirlah orang nama Adukah Taruna. Ada orang namanya Ahmad Abdul Jalil. Dan ada orang namanya Wandi. Betul tak? Game tu dah berjaya. Sekarang fikir game 2013 ke 14. Apa nak buat? Itu untuk cerita lah. Maknanya, dia ada game tu step by step untuk mencapai kejayaan Sultan Zero. Faham? Inflasi Sultan. Okey, boleh insyaAllah. Jadi dia ada game. Seorang memimpin, dia ada game. Dia ada map untuk nak capai destinasi. Dan dia ada game bertahap. Apa juga pemimpin yang bijak itu seperti Nabi Yusuf AS. Wanji, pemuda tadi, akhirnya masuk penjara gara-gara impiannya. Dan selanjutnya, mari kita simak reaksi kaum Melayu konservatif di Malaysia yang tetap menginginkan kedaulatan di tangan raja dan bukan di tangan rakyat. Jadi apakah sebenarnya negara Malaysia ini sesuai menjadi negara republik? Dan sebelum itu, apakah sebenarnya negara republik ini? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari segi literal, republik itu res public. Bermaksud public affairs, hal ehwal umum, public. Maksudnya dia tidak terikat kepada kepunyaan seseorang. Bukannya private matters, tapi public matters. Maknanya suatu kerajaan yang berasaskan kepada rakyat, bukannya berasaskan kepada pemerintahan seorang raja ataupun monarki. Jadi sama ada ia sesuai dalam konteks negara kita, kita perlu lihat bahawa selama ini negara kita telah mengamalkan sistem beraja sejak sekian lama. Dan sistem beraja ini dilihat masih utuh dan terpelihara dalam perlembagaan kita. Yang boleh menggugat sistem beraja pada hari ini ialah bagaimana kita menanggapi isu-isu semasa dan juga kita mentakrifkan prinsip kedaulatan dalam negara kita. Sebagai contohnya, kita menentang, kebanyakan kita masih lagi tidak bersetuju sebuah negara republik. Kita masih lagi mahukan sebuah negara beraja
Kerana kita lihat keutuhan negara kita, keamanan, apabila kita mengekalkan sistem raja, dia lebih terjamin. Kalau kita bandingkan dengan negara yang tidak mengamalkan sistem raja, dengan sistem demokrasi, kita lihat berlaku berbagai-bagai cara, bagaimana nilai-nilai diasaskan, tidak lagi berasaskan kepada kehendak majoriti, walaupun di sana kita berasaskan kepada suara majoriti, tapi seringkali berlaku kumpulan minoriti boleh menang, boleh mengekal kerajaan kerana berlaku korupsi dan sebagainya. So dalam konteks negara kita, sama ada republik ini menjadi satu ancaman atau negara kita boleh menjadi negara republik, sebenarnya perlembagaan kita sudah jelas. Dan perlembagaan kita menetapkan bahawa perkara yang jatuh di bawah perkara 159 fasal 5 di dalamnya mempunyai jaminan tentang sistem beraja, kedaulatan raja-raja. Tapi satu perkara yang perlu kita hati-hati, kerana pada hari ini kita mula popular menggunakan perkataan kontrak sosial ataupun kedaulatan rakyat. Sebenarnya kedaulatan rakyat inilah yang mengasaskan republik. Kerana bila kita mengatakan kedaulatan rakyat, bermaksud apa? Publik itu berdaulat, bukan lagi raja. Dan istilah inilah sebenarnya maksud kepada kontrak sosial. Kontrak sosial adalah satu istilah teori barat, teori kedaulatan barat, bahawa kuasa tertinggi itu terletak pada rakyat, bukan lagi terletak pada raja atau berasaskan kedudukan raja itu sebagai pemegang amanah Tuhan. Kalau kita lihat sejarah manusia, daripada dulu lagi, apa jua yang dikatakan agama ketika dahulu, sama ada padri atau raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Divine mandate. Dijelmakan dalam keadaan raja. Cuma bezanya ada raja apabila dia mengakui, mendakwa bahawa mandate daripada ilahi, mereka ini bersifat seperti Tuhan. Itu masalah. Bukan mereka mengikut ajaran Tuhan. Jadi apabila kita memperkenalkan, mempopularkan istilah kontrak sosial, kita memperkenalkan atau kita menerima kedaulatan rakyat, sebenarnya kita sendiri sedang menuju pemikiran republik. Jadi sebab itulah satu perkara yang perlu kita berhati-hati. Kadang-kadang bukannya ancaman, tapi apa yang kita bawa adalah manifestasi kepada apa yang kita pegang. Bercakap soal kuasa rakyat itu, Ustaz Fauzi, meletakkan kuasa rakyat sebagai kuasa yang penuh dalam sesebuah negara. Begitu juga kalau raja, sistem raja perlembagaan juga memberikan hak kepada rakyat juga sebenarnya. Tetapi jadi apakah beza republik, negara republik tadi itu dengan sistem raja-raja, kerana akhirnya natijahnya lebih sama, lebih kurang sama. Dan mungkin juga di sudut Islam juga bagaimana sistem republik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum, bila kita bercakap tentang isu sistem republik ataupun sistem beraja, dia secara umum Islam adalah merupakan satu agama yang dia meletakkan matlamat tinggi dalam pemerintahan dan juga dalam aktiviti berpolitik adalah untuk menegakkan hakimiah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara bagaimana? Kan di zaman Rasulullah adalah ketua dan Rasulullah adalah merupakan seorang nabi. Masuk zaman Sayyidina Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin, kan mereka adalah merupakan ketua negara dan mereka bukan daripada kalangan institusi beraja. Bila masuk zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan terus sampai Osmaniyah, dia mengekalkan dalam satu bentuk iaitu sistem pewarisan beraja. Islam menerima semua tu, semua bentuk tu. Tapi yang penting sekali adalah penegakan hakimiah Allah SWT, itu yang paling penting. Jadi sekarang, adakah sistem republik akan menegakkan hakimiah Allah SWT ataupun tidak? Sebenarnya ini satu persoalan yang kalau kita susuri dari segi sejarah, dari segi sejarah, idea pemikiran untuk penubuhan republik ini sebenarnya datang daripada luar. Dia bukan datang daripada orang Islam, bukan datang daripada orang Melayu. Orang Islam, orang Melayu dia telah menerima satu sistem yang kita anggap sebagai established, iaitu raja kan yang taat kepada Allah SWT, yang menuruti Al-Quran dan Hadis, yang diangkat menjadi pemerintah, dan rakyat kita pun panggil rakyat. Rakyat maksudnya orang yang dinaungi kan oleh raja yang menerima kan pemerintahan tersebut dengan cara begitu. Dan begitulah guys, masalah politik di Malaysia. Kita tidak tahu sampai kapan Malaysia bisa mempertahankan raja-rajanya. Dan sampai kapan warga Malaysia rela tidak memiliki kedaulatan dan sekedar menjadi hamba. Terima kasih sudah menonton sajian kami.
Sampai jumpa lagi. Oke, seperti hasil teman-teman videonya ya, jadi sangat lucu sekali ya. Tentang video yang tadi saya reaction ya, malah ada yang salah satu perwakilan apa Miss Universe atau apa itu ya, menyebut bahwa Republik Malaysia ya. Jadi seperti apa pendapat teman-teman, silahkan di komen saja, berdiskusi di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga berlangganan, sudah tersedia ya. Terima kasih, sampai jumpa di video reaction saya yang lain, bye bye.